Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat ke-93, 94 dan 95 dari Surah Yusuf. Lihat dan tafsir Ibn Kathir pada jilid yang keempat, muka surat 619. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Sadaqallahul azim. Pergilah kamu dengan bawa baju kemejaku ini, lalu letakkan dia ke wajah ayahku. Nanti dia akan kembali melihat. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negara Mesir. Berkatalah ayah, sungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, iaitu nyanyuk. Keluarganya berkata, demi Allah, sungguhnya kamu masih lagi dalam kekeliruanmu yang dahulu. Jadi Yusuf AS berkata, pergilah kamu, bawa bajuku ini dan letakkan dia di wajah ayah. Nanti dia akan kembali melihat. Ini merupakan wahyu daripada Allah SWT. Jadi bila kita melihat dari sudut akal dan logik, bagaimana mungkin baju ini pula menjadi penyebab kepada sembuhnya ayah dari penyakit dialaminya. Ini adalah perkara yang namanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi yang tertentu, kelebihan mereka masing-masing. Maka ayah yang tadi dalam keadaan buta atau kurang penglihatannya kerana menangisi kehilangan Yusuf, dan sekarang semuanya telah pun kembali dapat melihat kedua matanya. Jadi tatkala kafilah itu keluar, itu dari negeri Mesir, ayah berkata, iaitu Yaqub berkata kepada keluarganya masih tinggal di rumah, yang merupakan anak-anaknya, menantunya, cucunya, walaupun tidak disebut, tapi dalam pembelajaran Al-Quran telah diterangkan kepada tuan-tuan, bab mahadhif, ada satu yang tidak dinyatakan. Sungguhnya aku menghidu bau Yusuf sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. Maksudnya menganggapku orang tua yang sudah nyanyuk. Jadi telah saya terangkan kepada tuan-tuan, ini perkataan tufannidun, fannada yufannidu ni, kalau kita lihat dari sudut bahasa, ini iaitu seperti disebut oleh Al-Imam Abu Mansur Maturidi yang tafsir Ta'wilatul Quran. Tufannidun ni maknanya tuhzinun ataupun tuharrimun ataupun tukadzibun, tudha'ifun. Ini maksudnya. Tujahilun maknanya kalaulah kamu tidak menuduh aku ni nyanyuk. Tusafihun maknanya kau menganggap aku ni tak boleh pakai dah pandangan orang tua ni. Asyik-asyik cerita tentang benda yang dah lenyap, dah luput. Zahaba aqluk, mana pergi akalmu hayatuk. Macam itulah contoh nak sebut perkataan. Jadi kita lihat ini yang disebut dalam ayat-ayat Allah SWT sebagai contohnya dalam surah An-Nahl, surah Lebah, surah Al-Hajj. Allah menceritakan tentang contoh yang minkum mayuaddu ila arzalil umur. Ini perkataan arzalil umur, ada yang sampai kepada umur nyanyuk. Jadi Nabi Yaqub AS mengatakan, aku dapat menghidu bau Yusuf AS dengan angin yang lalu. Maka kalaulah tidak kamu menuduh aku nyanyuk, tak boleh pakai dah pandangan atuk ni. Jadi tuan-tuan dimulakan, sebenarnya saya tengok pada satu hadis Nabi SAW, hadis Tirmizi, suruhan Nabi supaya kita ni umat Islam bersegera, jangan bertangguh-tangguh. Pernah dengar tak hadis ini? Badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna ila faqran munsian aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fasharu ghaibin yuntazar aw sa'ah wa sa'atu adha wa amar. Ini Nabi pesan pada kita, wahai sekalian umat Islam, segeralah kamu. Kenapa kamu menanti-nanti, menunggu-nunggu, menangguh-nangguh lagi? Adakah kamu tunggu sampai tibanya satu waktu besok kamu jatuh fakir miskin, sehingga dengan kefakiran itu menjadi pelupa, sebab kamu lupa tanggungjawab? Orang yang terlalu miskin ni kadang-kadang tuan-tuan sampai tak ada kesempatan untuk sembahyang pun ada. Imam Syafi'i pernah berkata bahawa kalaulah kerana bawang yang aku kena cari, maka aku bimbang, aku kehilangan waktu untuk mengaji. Lebih kurang begitulah kata-kata beliau, menunjukkan bahawa kalau dah miskin sangat, nak cari bawang, nak masak umpamanya nasi, telur dan sebagainya pun akan menyebabkan kita terlupa pada banyak tanggungjawab. Hadis ni menyatakan lagi, ataupun kamu nanti sehingga jadi kaya, nak jadi kaya baru nak buat baik. Tahu tak kamu betapa ramai orang kaya
kaya itu yang telah pun lalai, ghinan mutghiyan, kemudian maradan mufsidan. Adakah kamu tunggu sampai kamu terlantar sakit? Di kalangan kita pun dapat lihat tiba-tiba orang jatuh sakit kerana berbagai-bagai penyakit. Maka penyakit itu mengakibatkan dia tak boleh nak beramal ibadat pun ada, tak boleh bangun, bedridden pun ada. Kemudian disebut dalam hadis lagi haraman mufannidan. Ni tua yang nyanyuk. Kamu tunggu sampai kamu tua ke? Tua yang mengakibatkan kamu semayang pun tak ingat rakaat berapa nak baca, apa yang kena baca, dan kat semayang ke belum, habis semua lupa. Ni perkataan mufannid yang digunakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam ayat ini, iaitu ketika Nabi Yaqub mengatakan, aku tercium bau Yusuf, terhidu bau dia. Jadi jangan kamu kata aku nyanyuk ya, aku dapat menghidu bau anakku Yusuf AS. Dr. Ratin Al-Busi menceritakan, kita ni bila sayang kepada anak, kadang-kadang bau pampers anak kita pun jadi satu kelegaan buat kita. Kalau dia tidak buang air besar, tak buang air kecil, risau kita tuan-tuan. Maka demikianlah juga seorang ayah, lebih-lebih Nabi Allah Yaqub AS yang diuji dengan puluhan tahun tak bertemu dengan puteranya. Maka Allah Taala telah mengirim bau itu kepada baginda sehingga dapat dihidu dalam jarak yang jauh, yang telah saya katakan pada tuan-tuan 80 farsakh, iaitu dalam penilaian kalau kita kira satu farsakh sama dengan 5 km lebih pada hari ini, berarti 80 kali 5 400 km lebih bau itu dapat dihidu oleh baginda alaihissalam. Baik, jadi ketika rombongan unta yang ditunggangi oleh anak-anak Nabi Yaqub ini keluar dari perbatasan Mesir menuju ke kampung halaman mereka di Kanaan dalam wilayah Syam, Yaqub berkata kepada yang tinggal di kalangan keluarga, cucunya, orang berada di sampingnya, saya terhidu bau Yusuf. Andai kata kamu tidak berburuk sangka kepada saya mengatakan bahawa saya ini telah nyanyuk, atuk ni telah nyanyuk. Imam Abdul Razak meriwayatkan daripada Ibn Abbas, kata ketika rombongan unta itu mula berjalan, angin bertiup mendahului mereka, membawa aroma wangi dari bau baju Nabi Yusuf ini sampai kepada ayahandanya Yaqub alaihi wassalam. Lantas dia berkata, sungguh aku telah menghidu aroma Yusuf. Al-Imam Ar-Razi pula mengatakan tafsirnya, sebenarnya Allah telah mengirimkan bau tersebut kepada Yaqub sebagai satu mukjizat, kerana tidak mungkin angin boleh membawa satu bau itu dalam jarak yang sangat jauh. Ini telah saya huraikan dalam kuliah yang terdahulu. Lalu orang yang mendengar ucapan Nabi Yaqub itu tidak mempercayainya, kerana mereka belum tahu berita kedatangan anak-anak yang lain. Zaman dulu mana ada tadi communication macam kita, nak kena viral kan, nak kena WhatsApp kan, tak ada tuan-tuan. Maka yang menanti 400 km ini berkata kepada ayah ni, atuk ni tak habis-habis cerita Yusuf AS. Tak mana-mana pergi Yusuf, dah tak ada, dah meninggal. Jadi wahai ayah, wahai atuk, masih lagi engkau teringat tentang kesalahan yang berlaku pada Yusuf itu? Imam Qatadah berkata, apa yang dilakukan Yaqub menunjukkan cintanya kepada Yusuf yang telah kita huraikan. Bahawa ini merupakan cinta terhadap seorang Nabi, yang mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Tuhan merupakan orang yang paling saya sayang selepas anak-anak, keluarga dan ibu ayah saya, selepas diri saya. Mana cinta saya dulu, baru cinta Nabi, kemudian baru keluarga, baru ayah ibu. Maka jawapan Nabi kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, belum sempurna iman wahai Umar. Sayyidina Umar balik termanggu-manggu berfikir, mengapa belum sempurna imannya, sedangkan Rasulullah adalah orang kedua paling aku cinta dan hidup selepas diriku sendiri. Akhirnya barulah timbul dalam hati insan yang hebat ini, Umar Khattab radhiyallahu anhu, bahawa tidak sempurna iman berarti selagi tidak meletakkan Nabi itu mengatasi cinta pada benda-benda yang lain termasuk diri sendiri. Barulah Umar Khattab radhiyallahu anhu tampil kepada Nabi mengatakan, Rasulullah, sungguh Rasulullah yang paling saya cinta, tak ada siapa saya lebih cinta, bahkan melebihi cinta kepada diri saya sendiri. Barulah Rasulullah menjawab, Al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna iman wahai Umar. Jadi cintaan Yaqub alaihissalam kepada Yusuf, seperti penjelasan para ulama, min hadzal bab, dari sudut yang macam ni. Jadi cintanya seorang manusia kepada seorang Nabi patut mengatasi segala benda yang lain, sehingga menimbulkan hidup Yaqub alaihissalam seperti yang telah kita bincangkan, tidak keruan seperti itu. Bukankah kita tahu seorang sahabat datang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan keluh kesah? Nabi bertanya kepadanya, wahai, mengapakah demikian? Jawapannya, Rasulullah, saya kat rumah saya tinggal Rasulullah, kalaulah Rasulullah wafat atau saya wafat, maka tentu Rasulullah akan berada di tempat lain pada saya. Sekalipun saya masuk syurga, tentulah syurga saya rendah pada syurga Tuhan Rasulullah. Tengok, ini pemikiran seorang yang cinta dengan Rasul Allah SWT. Macam juga cinta Yaqub pada Yusuf yang telah kita huraikan sebelum ini. Jadi layaklah perasaan cinta seperti itu. Akhirnya Rasulullah telah menjawab pada sahabat ini, Al-mar'u ma'aman ahab, orang itu akan berada bersama dengan insan yang dicintainya. Anda mencintai Rasulullah, anda akan bersama dengan Rasulullah di akhirat. Anda mencintai seorang yang lalai, seorang yang fasik, seorang yang keduniaan, maka orang itu yang akan anda berhimpun dengannya. Pilih dia sekarang siapa yang patut kita berserta dengannya di akhirat. Kemudian falamma anja al-Bashir, maka menerangkan bahawa Yahuza sampai di depan Yaqub. Berapa lama perjalanan itu? Setengah mengatakan 8 hari, setengah mengatakan 10 hari.
Wallahu alam. Ni tempoh-tempoh ni tidak dinyatakan secara detail dalam Quran. Kerana Al-Quran bukannya kitab untuk menceritakan tentang biodata, biografi, bukan. Ia merupakan satu kitab syariat, tasyri'. Maka amat rugilah kalau kita menghabiskan masa seperti yang diceritakan sebelum ni. Sibuk cerita tentang Nabi Nuh dengan kapalnya, maka kita cari material apa buat kapal itu. Dah timbul kayu kokar pula untuk disimpan, untuk dijual, untuk mengubat penyakit dan sebagainya. Padahal yang diceritakan oleh Allah situ perjuangan Nabi Nuh AS. Jadi kita jangan tersilap, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi oleh kerana gembiranya Nabi Yaqub mendengar berita yang sampai daripada puteranya Yahuza yang sebelum ini tidak pulang, maka dalam kitab tafsir mengatakan, sebahagian kitab tafsir mengatakan kegembiraan Nabi Yaqub terhadap berita ini menyebabkan baginda mendoakan untuk puteranya Yahuza itu dengan mengatakan, semoga Allah memudahkanmu wahai anakku menghadapi sakaratul maut. Doa ni sebaik-baik pemberian dan hadiah, tuan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita keharusan untuk memberikan imbalan ataupun balasan ataupun satu hadiah kepada orang berita gembira. Dulu saya pernah huraikan di IKIM ini tafsir surah Taubah, iaitu seorang sahabat Nabi yang telah pun tertinggal ataupun tidak ikut perang Tabuk, namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, yang telah pun menghadiahkan orang menyampaikan berita gembira kepadanya tentang penerimaan taubat di sisi Allah terhadap kesalahannya itu. Maka dia menghadiahkan pakaian yang ada di tubuhnya kepada pembawa berita gembira itu. Tunggu sekejap ya, kerana berita ni kau sampaikan, tunggu sekejap. Itu je pakaian yang paling elok dia ada. Masukkan rumah, tukar pakaian yang second grade, yang tak seberapa, yang serba kekurangan sederhana itu, yang ada di tubuhnya yang cantik, molek, itu dihadiahkan kepada yang bawa berita gembira itu, kerana terlalu gembiranya dia terhadap berita yang sampai. Ini adalah menunjukkan kepada kita keharusan untuk menunjukkan kegembiraan yang berlaku setelah kesusahan dengan berbahagi kebahagiaan bersama dengan orang yang membawakan berita kebahagiaan itu. Kalau dalam konteks penceritaan Al-Quran tidak dinyatakan, tapi dalam kitab tafsir pandukan kepada hadis, kegembiraan Nabi Yaqub ini kepada berita yang sampai itu pada puteranya Yahuza yang sebelum ini telah melukakan perasaannya, membawa kepadanya baju yang dilumuri dengan bidamin kadhib, dengan darah dusta itu. Sekarang anak ini juga yang bawa berita gembira mengatakan kepadanya, wahai ayah, Yusuf masih hidup ayah, Yusuf berkuasa di Mesir ayah, Yusuf ini menjadi orang besar, ternama, terhormat, mulia ayah. Bahkan Raja Mesir bagi kepadanya jawatan mengatasi orang-orang lain ayah. Bahkan setengah mengatakan berbagai cerita yang sampai. Agaknya dalam kesempatan yang ada itu terlalu gembiranya Yahuza, kerana Yahuza ni masih ada dalam dirinya perasaan kebaikan terhadap adindanya Yusuf AS. Dan saya telah terangkan pandangan Dr. Ahmad Naufal terhadap pembahagian yang ada di kalangan masyarakat Yahudi ini 10/12, 1/12 yang lain seperti yang dihuraikan oleh beliau dalam kitab beliau Tafsir Surah Yusuf. Jadi Al-Imam Maksudi mengatakan bahawa Yahuza yang membawa baju Nabi Yusuf AS ini, dia jugalah yang membawa pakaian Yusuf berlumuran darah beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi ini bertujuan untuk menutup kesalahannya dulu dengan perbuatan baik. Dia membawa baju tersebut, menyerahkannya di hadapan ayahandanya dan penglihatannya kembali sembuh. Yaqub lantas berkata kepada anak dan cucu yang ada di samping yang tadi sebelum itu menafikan kata-kata itu. Baginda berkata, bukankah aku pernah beritahu pada kamu, jangan putus asa dalam mencari berita tentang Yusuf. Wala ta'asu min rauhillah, jangan putus asa daripada mencari Yusuf AS ketika abang-abangnya hendak berangkat ke Mesir. Jadi aku mengetahui, ini a'lamu, aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Kerana baginda mendapat perantaraan wahyu daripada Allah Taala, bukannya khayalan ataupun imajinasi, bukan ramalan. Jadi bila Allah menyatakan ini a'lamu, ini kedudukannya sebagai mubtada. Kalau kita Arab dari sudut bahasa, termasuk kalimah permulaan yang tidak berkaitan dengan ucapan sebelumnya, tetapi boleh juga disambungkan dengan ucapan di atas, iaitu ucapan sebelum itu, inama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ni dari sudut rentak bahasa Arabnya, kalau begini keadaannya, maka nampaklah kaitan, keterikatan, synchronization yang ada di antara ayat terdahulu dengan ayat yang sekarang. Jadi setelah mendengar apa yang diucapkan oleh ayah ni, saudara saya Yusuf sedar. Mereka pun terpaksalah meluahkan satu kata-kata yang cukup pahit. Apakah kata-kata itu, tuan-tuan? Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.